Okey gang, ada satu benda aku nak kongsi dengan korang. Kalau macam host aku ni, Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal boleh dari WMF Dynamic. Okey gang, pada video kali ni aku nak hasilkan satu video daripada peralatan ni gang. Apakah dia ni? Alatan ini adalah untuk apa gang? Itu kita nak cerita pasal peralatan benda ni. Okey, nama alatan ini adalah dust collector. Dust collector, dust tu adalah habuk Okey, dia mengumpul habuk. Macam mana nak guna dia benda ni? Okey, aku dah pernah guna sekali benda ni. Okey, benda ni korang nampak dah kotor tu. Pengalaman aku guna benda ni memang mantap, gang. Dia mengolek habuk daripada apa yang tempat kita tebuk tu, gang. Bila kita tebuk, dia mengurangkan habuk ataupun kekotoran semasa kita menebuk tu, kan. Contohnya, kalau korang nak menebuk lubang besar untuk pemasangan aircon, okey. Kalau setakat tebuk lubang wall plug 6mm, just kita letak satu tape ataupun satu plastik pada bahagian dinding tu, kita tampal dia. Okey, kita nak tebuk 1-2 lubang, tak ada masalah yang tu, gang. Untuk kita nak tebuk lubang besar ni ataupun lubang coring ni, okey, kita nak bagi lubang tu cantik dengan menggunakan coring. Jadi dia menghasilkan habuk yang banyak, kan. Jadi kita nak kurangkan habuk tu, tak nak bagi pencemaran habuk tu berleluasa tempat yang kita buat kerja tu, kan. Jadi kita kena pakai alat ni. Okey. Dust collector daripada Akoda ni, okey, korang dah tengok aku cerita sikit kat sini dia ada bulu, kan. Kalau korang masuk mata drill, bila korang tebuk ni, bila korang tebuk pada bahagian tengah ni, dia akan jatuh pada bahagian dalam ni. Okey, korang nampak tak hasil habuk aku gunakan sebelum ni, dia dah kotor pada bahagian sini. Okey, jadi bila dia jatuh pada bahagian sini, habuk akan masuk di dalam vacuum baru dia ada sedutan daripada permukaan kita punya barang ni, guys. Cerita dia. Okey, ini adalah bulu lah. Ini adalah bulu untuk memudahkan kita masuk mata coring. Okey, kalau mata coring, kalau biasanya orang aircon dia pakai 66 ataupun 76 sesuai untuk kita nebuk untuk pemasukan cooper ataupun drain pipe untuk aircon Okey, cerita dia, gang. Okey, ketebalan dia ni lebih kurang dalam, dengan getah dia ni sekali lebih kurang dalam 2 inci ataupun 2 inci setengah. Lepas tu dekat sini dia punya batang ni kalau kita nak pasang macam sengit ke sini ke boleh, kan. Okey, benda ni kita boleh laras sahaja ke arah mana. Tapi yang sesuai lah, paling cantik lah kita pasang macam ni lah. Kita pasang arah bawah sebab habuk dia bila jatuh, dia jatuh terus masuk dalam ni, kan. Jadi ini kita pasang hose vacuum kat sini, dia akan sedut terus masuk ke dalam ni. Okey. Untuk permukaan macam mana yang sesuai untuk kita pasang dia punya alat ni untuk kita menebuk, kan. Untuk rumah ataupun bangunan biasa pejabat ke apa ke, selalunya kita akan ada dua permukaan dinding. Okey, satu permukaan yang licin dan satu permukaan yang kasar, kan. Yang kasar tu yang plaster biasalah. Yang satu lagi tu yang diorang plaster licin kita panggil. Okey. Kalau permukaan licin, benda ni kalau aku pakai memang boleh melekat, memang cantik. Okey, permukaan kasar pun boleh pakai dan boleh melekat, geng. Jadi kalau kita letak vacuum kat sini, kita on vacuum, kita letak alat ni pada dinding, memang dia boleh terus melekat dengan dia punya dinding tu. Okey, getah kat sini, bila dia sedut, getah ni akan menariklah seluruh ruang yang ada pada dinding tu yang cover pada bahagian getah ni. Jadi lubang-lubang kecil pada dinding tu dia akan tertutup sekali, geng. Sedikit sebanyaklah, ada yang tidak akan tertutup tapi dia tidak akan jatuh, guys, semasa kita korek. Okey, jom kita cuba buat demo. Okey, geng, ada satu benda aku nak kongsi dengan korang. Kalau macam hose aku ni, vacuum aku ni, dia melentang macam L macam ni, kan. Okey, kalau kita pakai dekat sini, dia akan jadi berat tau. Dia akan jadi berat, dia akan mencokirkan dia punya pada bahagian atas ni dan dia akan terbuka dan mudah jatuh, guys. Kalau ikutkan, kalau kita pakai yang lurus, yang lurus, kan. Korang tahu batang vacuum yang lurus tu, kalau korang pakai yang tu lagi okey, kan. Sebab apa? Dia tak ada tekanan pada bahagian bawah. Dia jadi lebih senang untuk kita buat kerja, guys. Bila kita letak saja tu, kita tak perlu nak pegang kat sini. Jadi bila kita letak kat sini, kalau batang tu lurus ke bawah, dia kurang tekanan untuk mencokirkan dust collector ni ke arah terbuka macam ni. Kalau kita biarkan benda ni, kita tak pegang, kan. Kalau kita tak pegang, lama-lama dia akan jatuh, guys. Ataupun getaran daripada dinding tu dia akan terjatuh macam tu. Okey, guys, jom kita test untuk coring pula. Okey, guys.
kat sini, ni adalah dinding yang flat kan di dalam rumah. Okey. Jadi kalau kita letak vacuum ni kat sini memang mudah sangat melekat. Kalau kita letak dekat biji-biji tadi yang dinding kasar pun boleh melekat, ni malahkan untuk dinding yang flat kan. Okey, kalau kita letak kat sini dia terus melekat kat sini. Okey, bila aku letak dekat sini nanti, okey, kalau kat sini macam aku kata hose ni, kalau dia tercokek kan, dia tercongek macam ni, kalau dia berat lah. Okay, kalau dia tercongek, kita kena buat satu stand untuk kita punya vacuum tak memudahkan, tak tertolak dia punya pada bahagian bawah ni kepada arah sini kan. Jadi bila dia tercongkek, dust collector ni akan mudah tercabut lah. Bila aku letak macam ni, kan dia sangkut dekat sini. Jadi kita kena bengkokkan sikit nak bagi dia jadi satu backup lah ataupun stand untuk kita. Jadi kita tak perlu nak letak stand ke apa ke kan untuk backup macam aku cakap kalau dia terjatuh kan. Okey, macam itulah cerita dia kan. Korang pandai-pandailah DIY sendiri. Okey, kat sini aku tape dia tak nak bagi dia mudah tercabut lah. Ataupun kalau korang tak nak mudah tercabut juga, korang boleh tape pada bahagian sini bagi pada bahagian hose dia ni korang tape pada dalam. Jadi korang sumbat dia akan ketat sikit. Bolehlah macam mana pun. Okey, ini tak perlu banyak-banyak pun. Okey, sikit saja dah okey. Okey, kita cuba letak. Okey, bila aku letak ni, nak tarik dia pula agak susah. Agak kena tarik kuat jugalah. Okey geng, alhamdulillah kita dah siap coring tadi. Batu bata ni adalah batu bata putih memang cepat dan memang senang untuk kerja-kerja coring Selalunya ambil masa 2 ataupun 3 minit saja untuk batu putih ni geng. Okey, kalau batu merah dia lebih berapa minit 2 minit kot. Okey, kalau konkrit tu agak lama. Konkrit ni sebab ada besi lagi Lepas tu dia pakai batu dengan besi. Dah tu memang padat kan, memang agak mengambil masa lah. Okey, satu lagi aku nak kongsi dengan korang. Okey, kalau korang tengah coring, tiba-tiba dia jatuh ataupun dia dah tak melekat. Okey, tak melekat. Bermakna korang punya vacuum tu dah tak kuat nak menyedut ke. Okey, faktor satu vacuum kalau korang nak pakai kena yang betul-betul yang kuat lah. Okey, kalau banyak habuk pada filter pula, kalau walaupun korang punya vacuum tu dah kuat, tapi kalau banyak habuk pada filter tu, lebih baik sebelum korang coring, korang cuci dulu korang punya vacuum tu atau filter vacuum tu kan. Nak bagi melancarkan semasa kita nak mengoring ataupun mengorek lubang. Okey geng, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Semoga manfaat untuk korang semua. Okey, Assalamualaikum.